Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Biamin bin Ahmad, pensyarah bagi mata pelajaran BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Baiklah, pada hari ini kami akan meneruskan perbincangan bagi tugasan kali ini, iaitu kritikan sastra. Kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Umi Aisyah Amira binti Muhammad Taufik, Syafawani Marinah binti Muhammad Zuki dan Asriana Nadira anak perempuan Azlan. Cerpen yang kami pilih ialah Cinta Ahmad Mutawakil yang dikarang oleh Zainal Rashid Ahmad. Sebelum memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya menceritakan atau memberikan tema berkaitan dengan cerpen ini. Cerpen Cinta Ahmad Mutawakil ini mengisahkan tentang perjuangan dan semangat cintakan negara dan bangsa Ahmad Mutawakil. Baiklah saudari Asriana, bolehkah saudari ceritakan sedikit lagi berkaitan dengan cerpen ini? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Umi. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan ringkasan atau sinopsis berkenaan dengan cerpen yang telah kami pilih, iaitu cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Seperti yang telah kita pelajari, cerpen Cinta Ahmad Mutawakil ini mengisahkan tentang pejuang seorang pemuda yang bersifat nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika Tanah Melayu dijajah oleh pihak Jepun pada sekitar tahun 1945. Beliau telah mensahirkan rasa cinta beliau terhadap bangsa negara dengan menyampaikan pelbagai informasi seperti memberi taklimat atau ceramah kepada orang-orang kampung dan juga penduduk Tanah Melayu untuk terus memperjuangkan kemerdekaan negara dan juga menyematkan nilai patriotisme supaya penduduk di Tanah Melayu tidak dijajah oleh pihak luar. Kritikan sastra merupakan usaha mempertimbangkan dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Terdapat beberapa jenis kritikan yang terdapat dalam cerpen ini, antaranya ialah kritikan teguran, kritikan sanjungan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan, kritikan penilaian dan sebagainya. Okey, baiklah. Bagi yang pertama ialah kritikan teguran. Jadi apa yang kita faham melalui kritikan ini? Kritikan teguran ini merujuk kepada kritik yang memberi teguran dan peringatan. Kritikan teguran yang terdapat dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakil ini ialah Zainal Rashid yang merupakan pengarang memberi kritikan terhadap masyarakat yang tidak mengamalkan berbudi bahasa. Sedangkan sebagai seorang rakyat Malaysia, kita seharusnya mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian dan sepatutnya juga masyarakat Melayu malu akan terhadap orang luar, iaitu orang putih seperti Tuan Booth yang juga mengamalkan amalan berbudi bahasa. Kritikan ini jelas dibuktikan apabila Ahmad Mutawakil mengatakan bahawa selagi orang itu Melayu dan Islam, selagi itulah dia mengutamakan budi bahasa dalam akhlaknya. Kalau orang putih macam Tuan Booth tahu cara berbudi, takkan orang Melayu tak tahu nak balas budi. Ini jelas membuktikan bahawa pengarang menekankan amalan berbudi bahasa terutamanya kepada masyarakat Melayu. Selain itu, kritikan yang terdapat di dalam cerpen ini ialah kritikan sanjungan. Sanjungan ialah pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini dilakukan bagi memuji karya dan pengarangnya yang telah berjaya menghasilkan pemikiran yang bernas serta dapat menunjukkan elemen karya yang sangat menarik. Kritikan sanjungan yang terdapat di dalam cerpen ini ialah jalan ceritanya yang menarik dan menunjukkan kegigihan serta keberanian seseorang pemuda yang sanggup bergadang nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan di tanah air sendiri. Pemuda ini dikenali sebagai Ahmad Mutawakil merupakan seorang pejuang nasionalis yang berjuang untuk membebaskan negara daripada penjajah Inggeris dan Parti Komunis Malaya. Kemudian Ahmad Mutawakil ini telah ditemui dalam keadaan berdarah dan cedera yang parah oleh penduduk kampung setelah mereka selesai menunaikan solat maghrib di surau. Selain itu, Ahmad Mutawakil juga merupakan seorang yang berani dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat supaya masyarakat berani dalam menuntut kemerdekaan daripada penjajah serta menentang ideologi komunis.
Perkara ini dapat membantu dalam memutik semangat individu seperti masyarakat supaya sentiasa sedar akan perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan Melayu dalam mempertahankan tanah air. Di dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ini juga terdapat watak-watak yang sangat dikagumi dan disanjungi sebagai kebanggaan bangsa. Contoh yang terdapat dalam cerpen ini ialah, "Saya suka pemuda yang berani," kata Tuan Booth. "Sekarang di mana-mana orang Melayu sudah melawan Inggeris dan Ahmad Mutawakkil merupakan nasionalis Melayu paling muda." Baiklah, saudari Asriana, apakah pula kritikan sanjungan saudari? Baiklah, terima kasih kepada saudari Wani. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan mengenai kritikan sanjungan dari aspek mengeratkan hubungan. Seperti yang kita tahu, Ahmad Mutawakkil merupakan seseorang individu yang disenangi orang ramai dan juga berpengaruh, serta boleh dikatakan semua hujah atau ceramah yang telah diberikan oleh beliau telah menjadi ikutan atau kepercayaan penduduk kampung supaya tidak mempercayai terhadap pihak komunis. Selain itu, kepercayaan ini telah menyebabkan hubungan di antara Ahmad Mutawakkil dan orang ramai menjadi lebih kukuh dan penduduk kampung suka untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak luar seperti pihak komunis. Baiklah, seterusnya ialah kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan ialah kritikan yang bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk untuk menentukan potensi dan pencapaian dalam sesebuah karya sastera. Kritikan ini bermatlamat untuk mengesan kecenderungan pengarang sama ada menulis sesebuah karya berbentuk konvensional atau eksperimental. Ketika menganalisis, pengkritik melihat sesuatu aspek secara terperinci dan mendalam tentang bahasa figuratif, permulaan dan pengakhiran. Dalam cerpen yang saya analisis ini, iaitu cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil, prinsip pertama iaitu prinsip keislaman yang bersifat akmal. Menurut Syafi'i Abu Bakar, Islam merupakan agama yang sempurna dan melengkapi dari berbagai-bagai aspek, termasuklah sastera yang memupuk budaya masyarakat umatnya. Islam yang dianggap sebagai agama syumul menuntut sastera yang mencerminkan budaya masyarakat umat yang syumul. Solat adalah satu perintah syariat daripada Allah yang penting dalam Islam selepas tauhid. Dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ini, bab solat sangat ditekankan dan ditegaskan oleh penulisnya. Contoh yang terdapat di dalam cerpen ialah, usai solat maghrib, ketika Imam Rahman sedang berdoa dengan tubuh dipaling ke kanan menghadap penghulu Ibrahim Sikap, dan kami para makmum pula sepatah demi sepatah mengaminkan setiap baris kalimah. Di pintu surau, terdengar suara orang memberi salam. Perlahan dan sangat resa bunyinya. Selain itu, di dalam Islam juga mati kerana mempertahankan hak yang benar adalah dianggap sebagai mati syahid. Mati syahid merupakan cita-cita tertinggi bagi umat Islam. Setiap umat Islam menginginkan mati dalam keadaan yang baik, iaitu mati syahid. Hal ini ditegaskan dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil, iaitu darah membuak-buak bagai mata air, 3 lubang luka tanda ditusuk peluru yang ditembak dari jarak dekat menyebabkan kami tidak sanggup melihatnya. Seusai melafazkan kalimah syahadah, sebaik-baik sahaja matanya terpejam di atas ribaan Imam Rahman sambil menggenggam tangan penghulu Ibrahim Sikap. Petikan ini diambil daripada halaman 56 dalam cerpen tersebut. Baiklah, saudari Wani, seterusnya ialah kritikan penganalisisan ialah seperti yang kita tahu ialah kritikan untuk mengetahui keadaan sesuatu karya sastra. Bagi prinsip kedua cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ini adalah prinsip ilmu dengan sastra yang bersifat takamul. Menurut Syafi'i Abu Bakar, konsep takmilah ini dapat dilihat dalam hubungan sastra dengan ilmu yang mempunyai pertalian yang berkait rapat dengan akal dan hati. Sebagai contohnya, ayat dalam cerpen ini yang menunjukkan prinsip ilmu ialah
Aku tak sangka budak itu pandai menulis. Anak orang putih itu ajar dia banyak benda. Dia juga pandai cakap orang putih. Ini membuktikan bahawa walaupun Ahmad Mutawakkil sering menghilang, ia tidak menunjukkan bahawa dia bukanlah orang yang tidak berilmu. Oleh itu, cerpen ini juga memuliakan dan memandang tinggi kepada orang berilmu. Atas ketinggian nilai ilmu menyebabkan watak Ahmad dalam cerpen ini sangat menghargai jasa Sandra yang telah membimbing dirinya untuk menjadi seseorang yang berjaya. Ayat ini berbunyi, kalau bukan awak yang ajar saya menulis dan membaca, kata Ahmad Mutawakkil, tak mungkin saya jadi wartawan. Saya sangat terhutang budi. Ini jelaslah bahawa kritikan penganalisisan ini menunjukkan prinsip ilmu. Baiklah, terima kasih saudari. Saya akan teruskan perbincangan berkenaan kritikan penganalisisan ini yang berkaitan dengan latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil. Pertama sekali, latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen ini ialah masyarakat yang mempunyai semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara yang tinggi, di mana Ahmad Mutawakkil yang selalu memberi ceramah atau pidato, beliau sering menekankan bahawa penduduk kampung perlulah bangkit menentang penjajah yang telah menceroboh di kawasan mereka. Latar masyarakat yang kedua iaitu masyarakat yang bersatu padu, di mana situasi apabila Ahmad Mutawakkil hilang dari kampung, penduduk kampung telah bekerjasama dan bersatu padu membentuk 3 kumpulan untuk mencari Ahmad Mutawakkil sehingga menemui Ahmad Mutawakkil. Yang ketiga, masyarakat penjajah yang mengaut hasil keuntungan, di mana Tuan Booth telah membuka sebuah ladang getah semata-mata untuk mengaut hasil keuntungan yang terdapat di kampung Ahmad Mutawakkil. Penelitian terhadap hasil karya yang telah dihasilkan. Namun, pengkritik yang ingin melakukan kritikan pendekatan ini perlulah berasaskan teori ataupun ilmu-ilmu tertentu sahaja. Sebagai contoh, pendekatan dari segi intrinsi, ekstrinsi, pendekatan moral, pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi dan juga pendekatan arketip. Baiklah, bagi menghubungkan di antara kritikan pendekatan ni dengan cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ni, kita boleh lihat dari aspek yang pertama iaitu pendekatan dari segi intrinsik, di mana pendekatan intrinsik ni memberi penekanan kepada sifat atau ciri-ciri seseorang. Sebagai contoh, Ahmad Mutawakkil ni merupakan seseorang yang punya sifat cinta akan negara yang tinggi. Sebagai contoh, kritikan pendekatan yang boleh saya kaitkan dengan pendekatan intrinsik yang terdapat dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ini iaitu dialog yang berbunyi, jangan lupa tentang matlamat utama kita, tanah Melayu mesti merdeka. Petikan tersebut menunjukkan bahawa Ahmad Mutawakkil ini merupakan seseorang yang Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada saudari Umi untuk membincangkan kritikan pendekatan dari aspek lain. Persilakan saudari. Baiklah, seterusnya ialah kritikan pendekatan. Seperti yang telah diperkatakan oleh saudari Asriana, bahawa kritikan pendekatan merupakan proses mendekati sesuatu karya dan merupakan usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ialah berkaitan dengan aspek moral iaitu ibadah. Aspek moral yang dikatakan adalah masyarakat yang kuat beribadah. Ini dapat dibuktikan bahawa pengarang ada menyatakan bahawa seseorang yang kuat beribadah akan sentiasa tenang dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kritikan ini jelas menunjukkan kepada pendekatan moral yang berkaitan dengan agama. Nilai kuat ibadah yang terdapat dalam cerpen ini dapat ditunjukkan melalui watak Iman Ngah Deraman yang merupakan imam dan para penduduk kampung yang sering mengerjakan ibadah solat secara berjemaah dan berdoa meminta pertolongan daripada Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang
dihadapi. Seperti yang kita ketahui juga, ibadah solat juga merupakan bekalan yang bakal dibawa oleh setiap Muslim untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Kritikan ini juga jelas dilihat apabila penulis ada menyebut berkaitan solat, iaitu usai solat maghrib ketika imamah diramai sedang berdoa dengan tubuh dipaling ke kanan menghadap penghulu Ibrahim sigap, dan kami para makmum pula sepatah demi sepatah mengaminkan setiap baris kalimah di pintu surau. Terdengar suara orang memberi salam. Jelaslah bahawa cerpen ini menunjukkan kritikan pendekatan yang merujuk kepada individu atau masyarakat yang kuat beribadah. Kritikan pendekatan yang seterusnya ialah konflik tanah air. Konflik merupakan suatu permusuhan ataupun pertentangan. Konflik juga merupakan sesuatu yang sangat merugikan dan buruk bagi seseorang apabila masalah tersebut terus berlaku dan berlanjutan. Perkara ini berlaku kerana seseorang itu tidak mempercayai orang lain. Dalam cerpen ini, terlihat konflik yang berlaku antara masyarakat di Tanah Melayu dengan pihak Komunis Malaya. Permusuhan yang terjadi antara kedua-dua pihak ini adalah disebabkan oleh pihak komunis yang menggila dan cuba untuk mengancam penduduk kampung. Pihak komunis ini juga telah menyerang kawasan estet dan mereka telah membunuh 3 orang pengurus Inggerisnya. Perkara ini telah menyebabkan mereka mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada 16 Jun 1948. Contoh yang terdapat di dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil ini ialah sejak serangan berkembar di estet Ed Hill dan estet Sungai Siput pada 13 Jun 1948 yang mengorbankan 3 orang pengurus Inggeris, ketegangan merayap ke seluruh negara dan sampai ke kampung kami. Selain itu, Parti Komunis Malaya juga telah membunuh Ahmad Mutawakkil disebabkan oleh kelantangan beliau bersuara dalam mengkritik dan menentang komunis, serta beliau telah mengkritik orang Melayu yang sanggup diperalatkan oleh Parti Komunis Malaya. Contoh yang terdapat dalam cerpen ini ialah malam itu seusai solat maghrib, seiring debar yang kami tanggung sejak subuh, tampaknya muncul juga darah membuak-buak bagai mata air. 3 lubang luka tanda tusuk peluru yang ditembak dari jarak dekat menyebabkan kami tidak sanggup melihatnya. Baiklah, kritikan yang terakhir dalam asas kritikan sastra dalam cerpen ini ialah kritikan penilaian. Pengarang ada membuktikan bahawa masyarakat Melayu memang pada awalnya mempunyai kesantunan dan budi bahasa yang sangat dipandang tinggi oleh masyarakat. Hal ini kerana amalan berbudi bahasa menunjukkan sikap dan kelakuan yang sopan serta kepribadian yang baik. Ini dapat dibuktikan melalui kisah Cinta Ahmad Mutawakkil di mana para pelajar melihat kesantunan yang terdapat dalam diri Ahmad Mutawakkil kerana dia merupakan seorang yang sangat mengenang budi akan anak Tuan Booth iaitu Sandra yang banyak membantunya. Pengarang juga turut mengenengahkan bahawa kesantunan yang ada pada bangsa lain iaitu bangsa Inggeris melalui Tuan Booth keluarga yang juga mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan mereka. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia seharusnya kita juga mengamalkan budi bahasa kerana budi bahasa budaya kita. Baiklah, benar seperti yang telah dikatakan oleh saudari Umi, iaitu kritikan penilaian ini dilakukan melihat keseluruhan cerpen ini di mana ia mendorong kepada perkara yang positif. Baiklah, yang kedua, kelebihan yang dapat kita peroleh melalui kritikan penilaian ini iaitu dapat meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat kampung dengan menunjukkan atau mencontohi keberanian yang telah dipamerkan oleh Ahmad Mutawakkil. Contohnya perjuangan menentang penjajah agar tanah air kita bebas daripada cengkaman atau kawalan penjajah. Dan perkara ini secara terang-terangnya menunjukkan bahawa Ahmad Mutawakkil ini berjuang sehinggalah nyawa terkorban.
Kritikan penilaian yang berikutnya ialah kelemahan yang terdapat di dalam cerpen ini. Antara kelemahan yang terdapat di dalam cerpen ini ialah masyarakat Melayu kurang memahami bahawa kemasukan Parti Komunis Malaya ini adalah bertujuan untuk menjajah tanah Melayu. Masyarakat di tanah Melayu juga tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam plot cerpen ini juga disusun secara tidak kronologi. Susunan dalam cerpen ini tidak teratur dan tidak mengikut jalan ceritanya. Baiklah, sampai di sini sahaja perbincangan untuk kritikan sastra bagi cerpen Cinta Ahmad Mutawakil yang dikarang oleh Zainal Rashid Ahmad. Antara kepentingan dan kebaikan mempelajari karya sastra ini ialah kita dapat mengenali dengan lebih mendalam dan mencintai bahasa ibunda kita. Ibarat kata pujangga, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, salah satu cara untuk mempelajari bahasa adalah dengan menelaah karya-karya sastra yang telah dihasilkan oleh sastrawan negara. Selain itu juga, kita dapat menambah pembedaraan dan kosakata. Baiklah, sebelum kami mengakhiri perbincangan pada kali ini, izinkan saya mengakhiri dengan serangkap pantun. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati diranggah. Dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan diubah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.